Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 2? InsyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam di bawah bidang sirah. Okey, buka buku teks pendidikan Islam muka surat 103. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Okey, apakah maksud Al-Amin? Al-Amin bermaksud orang yang beramanah. Amanah berkait rapat dengan sifat jujur. Okey, cuba anak-anak lihat ada gambar seorang postman yang menghantar surat. Okey, kita perlu melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugasan dengan penuh amanah dan jujur. Okey, cuba anak-anak lihat pada kotak di bawah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Yang membawa maksud tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Maksudnya, sesiapa yang tidak beramanah termasuk di dalam orang yang tidak sempurna iman mereka. Okey, buka muka surat 104. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat perbualan di antara seorang guru dan juga murid. Okey, cuba tengok nombor 1. Assalamualaikum Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercicir di kantin sekolah. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Terima kasih Ustaz. Tetapi apakah maksud amanah itu? Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. Okey, buka muka surat 105. Okey, kita akan baca sirah ataupun cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah anak-anak cuba baca secara perlahan-lahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Okey, Syam ni sebuah negeri. Okey. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan, baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okey, adik-adik faham tak kisah ni? Okey, kesimpulan atau rumusan daripada kisah ni. Okey, Nabi Muhammad ini adalah seorang yang sangat amanah, sangat jujur. Jadi, Sayyidatuna Khadijah, okey, seorang ahli perniagaan, dia telah mengamanahkan Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya di negeri Syam. Jadi, Nabi Muhammad pun menguruskan perniagaan Sayyidatuna Khadijah sehingga perniagaan itu mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatuna Khadijah dia tertarik dengan sifat amanah Nabi Muhammad. Jadi, Sayyidatuna Khadijah pun
memilih Nabi Muhammad untuk dijadikan suami. Okey, disebabkan sifat amanah Nabi Muhammad ini, maka masyarakat Arab menggelarkan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Al-Amin ini bermaksud yang sangat dipercayai. Okey, sekarang kita lihat analisis daripada kisah Nabi Muhammad. Kisah amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Dan yang terakhir, kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, buka muka surat 106. Baca dan hayati. Meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah cara untuk kita mencontohi sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba lihat yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Okey, tindakan kita ialah saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Okey, yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Tindakan kita ialah saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaik-baiknya. Okey, dan yang terakhir, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah tindakan kita? Saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Okey, setakat itu saja pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.